Fokus dari Sabah mengenai keperluan pemilih muda untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pemilih pada PRU DUN Sabah akan datang. Perinciannya bersama Rozilawati Asik. Silakan. Ya sahih, pengundi muda perlu melibatkan diri dalam proses pilihan raya dengan memanfaatkan hak mereka sebagai pemilih. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmut berkata, ini kerana suara golongan muda kini dilihat sebagai penentu dalam membentuk kepimpinan negeri, seterusnya menjadi pemangkin kepada kemajuan dan pembangunan negeri. Justru golongan belia terutama undi 18 turun menunaikan hak dan tanggungjawab mereka pada PRU DUN Sabah ke-17. Ini penting sebab mereka perlu bersuara dalam bentuk undi untuk kita memilih satu pemimpin yang baik. Dan dengan pemimpin yang baik ini, mereka akan membentuk satu kerajaan negeri yang juga berprestasi tinggi nanti. Jadi ini yang kita mahu supaya mereka kena menilai dengan penuh bijaksana, bukan hanya berdasarkan sentimen semasa. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan majlis penutupan program Incubator Aquapreneur Siswa 2024 di Likas. Datuk Mustafa turut menekankan bahawa keputusan anak muda di peti undi bukan sekadar memenuhi tanggungjawab sebagai warga negara, tetapi menentukan hala tuju pembangunan negeri dan masa depan mereka sendiri. Program Inkubator Aquapreneur Siswa melahirkan generasi usahawan muda dalam sektor aquakultur. Ia selaras usaha kerajaan memperkukuh ekosistem keusahawanan di institusi pengajian tinggi melalui Pelan Tindakan Keusahawanan IPT 2021-2025 dan Kerangka Ekonomi Madani. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmut menegaskan pelajar universiti perlu berani meneroka bidang keusahawanan sebagai pemacu masa depan negara. Boleh menjadi sumber pendapatan kepada mahasiswa kita pertama dan juga komuniti kita. Jadi saya fikir ini peluang yang amat baik dan dengan kepakaran yang UMS ada, mereka akan dapat membantu supaya komuniti kita dapat membina kerjaya ini, usaha ini dengan lebih baik dengan teknologi yang ada sekarang ini berbanding dengan yang dahulu yang. Datuk Mustafa berkata sektor aquakultur berpotensi besar sebagai pemacu baharu ekonomi Sabah, bukan sahaja dalam keselamatan makanan malah menjana peluang pekerjaan serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Beliau turut memuji UMS yang berjaya melahirkan ramai graduan berjiwa usahawan, termasuk 18% daripada keseluruhan graduan usahawan Sabah tahun lalu. Pembinaan Lebuhraya PEN Borneo LPB Sabah bagi pakej kerja 10 WP10 melibatkan jajaran Kampung Pituru hingga Kampung Rampayan Laut Kota Belud kini mencapai tahap siap 98.68%. Pakej sepanjang 32.2 km itu dijangka siap sepenuhnya menjelang penghujung tahun ini. Laluan baru yang dinaik taraf ini akan memberi manfaat kepada kira-kira 30,000 penduduk setempat, meliputi lebih 20 kampung di sepanjang jajaran terbabit. Kita jangkakan akan mengurangkan masa perjalanan daripada 30 ke 60 minit, yang mana jarak sebelum ni adalah 184 km. Anggaran 184 km daripada Tuaran ke Kudat dapat dikurangkan ke 125 km, iaitu daripada paket 9 iaitu di Tuaran, lebih exact Kampung Serusup sehingga ke Simpang Mengayau. Dan pastinya dia akan membuka sektor-sektor yang kita jangka akan booming selepas ini, iaitu perikanan, pelancongan dan juga pertanian. WP10 turut merangkumi 3 struktur jambatan utama iaitu Jambatan Sungai Abai, Jambatan Tempasuk dan Jambatan Kawang-Kawang. Selain tempat persinggahan dilengkapi kemudahan surau dan tandas awam. Saya nampak bila wujudnya pembinaan jalan pembenian ini, banyaklah orang kampung menyokong atas pembinaan ini sebab dia menampakkan satu jalan yang boleh memudahkan untuk perjalanan mungkin ke daerah-daerah lain. Kami di sini sangat betul-betul beruntung kerana
yang dulunya kami ke Pekan untuk membawa segala kami punya pendapatan ataupun yang barang hasil-hasil nelayan, agak-agak mungkin ada lambat sikit pergi ke Pekan. Jadi selesainya Jalan Panbun ini kami dapat ada keringanan sikit. Kerana perjalanan kami boleh dikatakan sampai 25 minit saja. Bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian ilmu seiring perkembangan teknologi masa kini, golongan pendidik khususnya guru agama terus diperkasa menerusi penganjuran Konvensyen Persidangan Islam dan Bahasa Arab KOPIBA. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri Sabah, Dato' Raisin Saidin, konvensyen ini turut memberi ruang kepada guru-guru untuk bertukar-tukar pandangan mengenai amalan terbaik. Selain memperkukuh nilai serta pendekatan berteraskan pembentukan sasia pelajar agar mencapai keseimbangan dari aspek ilmu dan akhlak. Dan sudah tentulah mata pelajaran pendidikan Islam dan bahasa Arab sendiri yang merupakan bahasa Al-Quran, merupakan satu sumber yang terbaik untuk dijadikan rujukan oleh guru-guru pendidikan Islam dan guru bahasa Arab untuk mengangkat maruah dan harga diri anak-anak murid dan seterusnya, membentuk karakter yang baik dalam kalangan anak-anak murid kita. Konvensyen dirasmikan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Pusat Tingkatan 6 SMK Gadong Beaufort mencatat peningkatan prestasi dalam peperiksaan STPM semester 2 tahun 2025 dengan 54.8% pelajar berjaya lulus semua mata pelajaran. Perkara ini dikongsikan dalam Majlis Pembentangan Analisis Prestasi dan Pelancaran Strategi Peningkatan tahun 2025. Majlis disempurnakan Penaung Pusat Tingkatan 6 SMK Gadong, Datuk Ruslan Muharram. Berucap dalam majlis ini, Datuk Ruslan menzahirkan penghargaan kepada guru dan pelajar atas usaha gigi meningkatkan pencapaian akademik serta memuji subjek seni visual dan sains sukan yang kekal cemerlang 2 semester berturut-turut. Beliau turut menyatakan komitmen untuk terus menyokong keperluan dana, fasiliti dan pembangunan pelajar agar SMK Gadong kekal sebagai pusat kecemerlangan akademik di peringkat daerah dan negeri. Terdahulu, beliau menyampaikan sumbangan keperluan kepada pelajar SPM dan STPM sebagai dorongan menghadapi peperiksaan tahun ini. Iktiraf pencapaian cemerlang atlet kontingen putatan pada Sukan Sabah Saga ke-11. 32 atlet terima insentif atas kejayaan rangkul 12 emas, 8 perak dan 12 gangsa. Insentif disampaikan Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahilmi Yahya kepada setiap pasukan mengikut kategori sukan. Pencapaian kontingen daerah Putatan begitu amat membanggakan sekali kerana mendapat pingat emas sebanyak 12 pingat emas berbanding 4 pingat emas pada tahun 2023 yang lalu. Jadi sebagai insentif prestasi yang cemerlang oleh para atlet, kita mengadakan majlis penyerahan insentif pada petang ini. Beliau berharap insentif ini menjadi dorongan kepada atlet untuk terus mempamer prestasi terbaik di arena sukan yang lebih kompetitif. Penghargaan turut dirakamkan kepada jurulatih serta semua pihak yang terlibat secara langsung dalam usaha pembangunan bakat sukan bermula dari peringkat akar umbi. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih Rozilawati.